Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang pasukan Penang, yang mana Selangor menang 2-0 hasil jaringan dari Sharif Fikri dan juga Syahir Bashar. Pada perlawanan ini boleh dikatakan dari segi ball position, dari segi menyerang, dari segi ofensif, memang kita nampak Selangor adalah pasukan yang lebih kepada penguasaan bola berbanding pasukan Penang yang lebih kepada bertahan dan bermain dengan counter attack secara long ball. Tetapi perubahan dalam game ni ataupun titik perubahan dalam game ini adalah apabila pemain Penang iaitu Shukri dilayangkan kad kuning kedua, seterusnya diberikan kad merah. Selepas kehilangan Shukri di bahagian tengah, pasukan Penang seakan-akan hilang arah daripada segi defensive ataupun bentuk pertahanan mereka untuk mengekang kawalan dan juga build up play yang cuba dilakukan oleh pasukan Selangor, yang mana apabila kehilangan Shukri, pasukan Selangor nampak lebih dominan dan lebih menguasai bahagian tengah. Sebagaimana yang kita tahu, sewaktu Shukri ada di dalam padang, Shukri ditugaskan untuk bermain dengan agak bertahan dan juga mengganggu barisan tengah pasukan Selangor, dan beliau berjaya menjalankan tugas tersebut dengan baik dari segi tackling, daripada segi pressing, dari segi buat kerja-kerja kotor. Shukri telah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi sayanglah apabila terlalu offense ataupun terlalu berlebihan dalam melakukan tugas, beliau telah membuat fall yang menyebabkan beliau terpaksa dikenakan kad merah. Jadi perubahan perlawanan tu di situlah. Selepas Shukri dikenakan kad merah, Selangor lebih nampak dominan dan lebih menguasai perlawanan. Maklumlah, perlawanan bertukar menjadi 11 versus 10. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah yang saya suka tentang pasukan Selangor ni? Yang pertama, apa yang saya suka tentang pasukan Selangor ni adalah di bahagian tengah, iaitu pemain yang bernama Alex, yang mana Alex pada perlawanan ni dia bertindak sebagai holding midfielder, yang mana beliau ditugaskan untuk membantu pertahanan, dan dalam masa yang sama beliau ditugaskan untuk membantu bahagian serangan dengan menjadi deep lying playmaker. Yang mana kita boleh tengok pada perlawanan ni, Alex adalah pemain yang sangat-sangat seimbang di bahagian tengah. Dari segi bertahan dia boleh buat kerja, daripada segi menyerang pun dia boleh buat kerja. So dia memang sesuai dijadikan sebagai holding midfielder untuk pasukan Selangor, dan beliau berjaya menjalankan tugas tersebut dengan sangat cemerlang, yang mana beliau berjaya untuk mencipta satu assist kepada Sharif Fikri dengan hantaran yang sangat cemerlang bagi saya. Sebab apa? Sebab nak buat hantaran macam tu, dia perlukan kualiti yang bagus daripada segi passing, dan dia juga memerlukan vision yang bagus untuk melihat Sharif Fikri dalam ruang yang kosong untuk menghantar bola. Boleh dikatakan half space passing yang dilakukan oleh Alex kepada Syaril. Jadi memang Alex antara key player di bahagian tengah pasukan Selangor semalam yang berjaya menarik minat saya untuk menonton perlawanan tersebut. Kiranya Alex ni permata lah untuk pasukan Selangor, ataupun boleh dikatakan hidden gem. Patutlah Alex ni memang diturunkan dalam setiap perlawanan untuk kesebelasan utama, berperanan sebagai holding midfielder. Bukan sahaja bagus dari segi menyerang, bertahan dia juga bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan, apa yang saya suka tentang pasukan Selangor adalah dari segi taktikal. Mereka menggunakan taktikal yang sama sebelum game-game yang sebelum ni pun. Pada perlawanan ni mereka juga masih lagi menerapkan taktikal yang sama, iaitu mereka akan build up daripada bawah dan membentuk back 2, iaitu Syarul Nazim dan juga Yazan akan bergandingan back 2 di bahagian bawah, dan mereka akan push Alex untuk berada di antara tengah-tengah mereka berdua ni untuk membentuk back 3 sebelum mereka melakukan build up. Dan dalam pada masa yang sama mereka akan push Quentin Chen dan juga bahagian kiri untuk lebih, iaitu Zikri, untuk berada lebih ofensif ke hadapan bagi memberi support kepada bahagian winger, yang mana pada perlawanan ni Brandon Gan dan juga Mukari Ajmal sewaktu first half ditugaskan untuk berada di bahagian wide area untuk membantu Quentin dan juga Zikri dalam membuat overlapping ataupun serangan ke arah gawang pasukan Penang FC. Dan benda tu nampak efektif lah apabila Brandon dan juga Mukari bukan hanya terletak di bahagian
White sahaja untuk membantu serangan. Sebaliknya mereka berdua ni boleh dikatakan free role di bahagian White, sama ada untuk menjadi fast winger, lebih masuk ke bahagian tengah, ataupun berfungsi sebagai winger untuk attack di bahagian White area, ataupun untuk menjadi sebagai White attacking midfielder untuk link up ataupun ada player yang lebih di bahagian sayap ataupun di bahagian tengah pasukan Selangor. Jadi bagi saya, gameplay pasukan Selangor di first half macam tu. Mereka lebih memfokuskan untuk attack di bahagian wide area dan juga crossing bagi mencari target man mereka, iaitu Keon. Tetapi yang menjadi masalah utama kepada Selangor pada first half adalah di bahagian tengah, yang mana bahagian tengah nampak seakan-akan tak boleh nak link up dengan baik, yang mana Alif Haikal dan juga Baha tak ada keserasian yang bagus untuk membantu bahagian tengah mencipta gerakan-gerakan yang menarik lah. Jadi disebabkan itulah Selangor lebih suka untuk attack di bahagian sayap ketika first half, sebab Alif Haikal tidak berapa menjadi, walaupun mereka ada holding midfielder iaitu Alex yang bertindak dengan cemerlang, tetapi Alex pun tak boleh nak membantu banyak kepada Alif Haikal dan juga Baha yang seakan-akan tak boleh nak link up antara satu sama lain dengan baik di bahagian tengah. Tu sebab first half mereka lebih tumpu untuk attack belah Quentin dan juga Brandon dan juga Mukairi serta Zikri di bahagian kiri bagi mencari Helison Keon di bahagian tengah. Jadi itu yang perkara yang kedua. Tetapi perkara yang ketiga ini saya explain adalah tentang separuh masa yang kedua. Yang mana separuh masa yang kedua, MF Coach Selangor dia nampak dan dia juga kenal pasti yang mana Selangor tak boleh nak kontrol bahagian tengah disebabkan Alif Haikal dan juga Baha tidak mempunyai beberapa keserasian, dan Mukairi di bahagian kiri pun seakan-akan nampak yang dia sedikit struggle untuk bertindak sebagai winger. Jadi apa yang dilakukan oleh MF di second half adalah beliau melakukan pertukaran, iaitu beliau membawa masuk Hen Ta'aun menggantikan Alif Haikal. Jadi perubahan posisi berlaku di second half. Itu yang saya suka yang ketiga untuk pasukan Selangor. Yang mana perubahan posisi ni adalah Mukairi diletakkan di tempat Alif Haikal dan Hen Ta'aun dimasukkan bertindak sebagai winger kiri. Yang mana perubahan yang dilakukan ni telah memberikan impak yang sangat positif kepada bahagian attacking pasukan Selangor. Yang mana Hen Ta'aun telah memberikan satu dimensi dan juga permainan yang baru di bahagian kiri, yang mana kita boleh tengok di bahagian kiri dengan kemasukan Hen Ta'aun, memang Selangor sangat ofensif dengan gerakan-gerakan dribbling beliau, dengan gerakan inside running beliau. Dia berjaya untuk menghidupkan bahagian kiri tu dengan lebih baik berbanding Mukairi yang bermain di posisi tersebut. Dan untuk Mukairi pula, apabila Hen Ta'aun masuk dan ganti tempat beliau di bahagian kiri, Mukairi telah dipush ataupun diubah untuk berada di bahagian tengah. Dan yang paling penting, apabila Mukairi diletakkan di bahagian tengah, beliau diberikan tugas yang bebas di bahagian tengah sebagai attacking midfielder. Jadi boleh dikatakan free role yang diberikan kepada Mukairi telah menghidupkan kembali bahagian tengah pasukan Selangor. Seperti mana waktu first half tak berapa hidup, masuk second half Mukairi kembali ke bahagian tengah, kita nampak yang bahagian tengah pasukan Selangor ni nampak lebih efektif dalam menyerang, nampak lebih efektif dalam mencipta gerakan serangan, nampak Mukairi boleh jadi link up player di antara bahagian tengah dan juga serangan dengan sangat bagus lah. Jadi peranan Mukairi dan juga Hen Ta'aun di second half sebenarnya memainkan satu benda yang sangat penting untuk gerakan-gerakan serangan ataupun di bahagian attacking pasukan Selangor untuk lebih better dan menjadi pasukan yang lebih baik di second half dari segi ofensif dan juga dari segi menyerang. So perubahan yang dilakukan tu memang sangat-sangat cemerlang lah yang dilakukan oleh coach Mr. Vesterbainer. Dan kemasukan Syarif Fikri pula lebih memberikan support kepada pasukan Selangor di bahagian attacking, yang mana waktu first half dan juga seawal minit dalam 15 minit ke 10 minit yang pertama di second half, kita nampak Helison Keon kebanyakannya boleh dikatakan bersendirian. Jadi apabila kemasukan daripada Syarif Fikri di second half, dia telah memberikan sedikit support ataupun bantuan kepada Helison Keon untuk tidak berkesorangan di bahagian hadapan. Jadi
pasukan Selangor di bahagian ataupun di second half, nampak yang apabila Keyon bawa bola, dapat bola, akan ada orang yang akan follow up dan akan ada orang yang akan support dia, sama ada Syarif Fikri ataupun Mukari yang diberikan peranan untuk ofensif dan juga bebas sebagai midfield di bahagian tengah. So kemasukan Syarif juga telah meningkatkan mutu serangan pasukan Selangor untuk lebih bergerak dan juga overload player di bahagian hadapan untuk mencari gol. Dan pertukaran-pertukaran inilah yang mengubah pasukan Selangor lebih ofensif di second half. Dan yang paling penting untuk Syahir Bashar, apa yang boleh saya katakan, kemasukan beliau menggantikan Brandon Gunn memberikan impak di awal minit permainan yang bagus, yang mana beliau berjaya menjaringkan gol kedua. Bagi saya itu satu gerakan daripada Keyon kepada Syahir Bashar, dan Syahir Bashar mempunyai kualiti teknik individu yang bagus daripada segi finishing, yang mana satu percubaan luar kotak penalti yang menarik, satu shooting yang menarik, memang sangat-sangat tenang. So teknik yang bagus daripada Syahir Bashar untuk menjaringkan gol tersebut, dan dia berjaya untuk memastikan yang Selangor berjaya bawa pulang 3 mata pada perlawanan ni. Dan untuk yang terakhir yang saya suka tentang Selangor, tentang defense lah, iaitu Syarul Nazim, Yazan, Zikri dan juga Quentin, yang mana mereka ni memang ofensif untuk fullback. Dan untuk Syarul dan juga Yazan, mereka berdua bertindak dengan sangat cemerlang. Dari segi man marking, mereka berjaya untuk memastikan Lucas Da Silva, Andy Dos Santos, Hilal tidak berada dalam kedudukan position yang bagus untuk melakukan counter ataupun penetration run masuk ke dalam D-box pasukan Selangor. So boleh dikatakan tugas defensif pasukan Selangor pada perlawanan ni untuk mendapatkan clean sheet memang sangat-sangat on point, daripada segi man to man marking, daripada segi compact, daripada segi penglibatan build up, daripada segi ketenangan mereka agak on point pada game ni. Cumanya apa yang perlu mereka perbaiki adalah untuk pasukan Selangor, untuk coach MF, mungkin dia boleh cari the best first 11 dah, sebab ni dah masuk pusingan kedua Liga Super. Takkan masih lagi tercari-cari siapa yang nak diletakkan di posisi ni, siapa yang nak diletakkan di posisi ni dan sebagainya. So dia mestilah cari player yang memang the best untuk first 11 pasukan Selangor untuk the next game yang akan datang. Yang kedua adalah kita boleh tengoklah perubahan yang ketara. Waktu first half boleh dikatakan Selangor terlalu memfokuskan kepada serangan di bahagian wide area, sehingga Brandon dan juga Mukhairi tidak boleh dikatakan mereka punya peranan, sama ada nak jadi fast winger, nak jadi wide attacking midfielder, nak jadi true winger dan sebagainya, masih tercari-cari. Benda tu tak nampak. So mereka perlu perbaiki daripada segi tactical adaptation, dan juga perlu mencari jalan bagaimana mereka nak adapt dengan tactical dan serasikan dengan tactical MF untuk the next game. Itu untuk pasukan Selangor. Untuk pasukan Penang, ada satu perkara yang sebenarnya saya suka tentang pasukan Penang sebelum Syukri kena kad merah. Yang pertama, gameplay Syukri itu sendiri. Sebab Syukri bertindak sebagai defensive midfielder, beliau berjaya memainkan peranan yang penting daripada segi kejar kotor, daripada segi disrupt ataupun mengganggu bahagian tengah pasukan Selangor. Beliau berjaya menjalankan tugas tersebut dengan baik. Tetapi sayanglah, sebab apabila beliau terlebih membuat kerja-kerja tersebut, beliau lupa yang beliau ada kad kuning satu, dan beliau melakukan terjahan yang tidak sepatutnya beliau lakukan dan dikenakan kad kuning yang kedua. Selepas keluar daripada Syukri keluar tu, dah nampak dah yang momentum bertahan pasukan Penang ni agak berkurang seperti mana sewaktu Syukri ada. Tetapi Syukri boleh saya katakan beliau berjaya jalankan tugas dia dengan baik, tetapi sayanglah kena kad merah pula. Yang kedua, daripada segi defensive line ataupun defense department pasukan Penang, mereka agak cemerlang dari segi bertahan. Mereka berjaya untuk memastikan yang pasukan Selangor menghadapi kesukaran untuk penetrate mereka punya pertahanan sewaktu mereka ada Syukri. Tetapi selepas kehilangan Syukri, kita boleh tengoklah yang mereka punya defense pun agak longgar. Dan untuk gol daripada Syarif Fikri, kita boleh tengok Rafa Victor pun duduk kat atas lagi, tak sempat nak cover posisi dia. Numbers of player dekat pertahanan kurang. So benda tu yang menyebabkan pasukan Penang terpaksa terima hakikat yang mereka kalah 2-0 pada perlawanan ni. Dan untuk kelemahan pasukan Penang, untuk perlawanan ni boleh saya katakan mereka bermain dengan agak konservatif, yang mana mereka tidak memfokuskan untuk menyerang ataupun melakukan build up. Sebaliknya mereka hanya memfokuskan kepada serangan balas long ball, iaitu mereka cari Lucas Da Silva di depan dan sebagainya, ataupun mencari Saravanan ataupun mencari Faizal Talib yang dibawa masuk dalam 15 ke 10 minit yang terakhir. Tetapi perkara-perkara tersebut tidak menjadi. Sebab apa? Sebab apabila counter attack yang dilakukan berjaya mendapatkan Lucas,
ataupun Saravanan ataupun pemain-pemain lain di bahagian serangan, pemain-pemain Penang tiada support yang baik daripada teammate mereka sendiri. Yang mana Lucas kita boleh tengok dapat bola dia terlalu isolate, banyak berkesorangan, tak ada player yang datang support. Saravanan dapat bola pun sama, tak ada orang datang support. Faizal Talib pun dapat bola, tak ada orang support, sehingga pemain-pemain Selangor berjaya untuk praising dan juga berjaya rampas balik bola tersebut daripada pemain-pemain Penang yang berkesorangan di bahagian hadapan. So tak ada, orang kata apa, tak ada player daripada bahagian tengah ataupun bahagian serangan yang boleh support mereka ketika mereka melakukan counter attack. Itu punca mereka punya corak bertahan dan juga counter tidak beberapa menjadi pada perlawanan ini, terutama selepas kehilangan Syukri. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.